Karya sastra yang akan kami perbincangkan ialah novel Kubu Tibabar. Novel ini ditulis oleh Cacu Hajibullah yang bertema perjuangan dan diterbitkan pada tahun 1995. Novel ini mengangkat sebahagian sejarah Sabah dalam pengalaman seorang remaja yang diberi nama Judin. Dalam lintasan pengalaman sejarah, Judin ditangkap oleh Kapten Harrington dan Judin dituduh sebagai pengintip bagi pihak Mat Saleh. Judin kemudiannya telah merancang pelbagai strategi untuk melarikan dirinya. Oleh hal yang demikian, ciri-ciri kritikan yang terdapat dalam novel ini ialah kritikan sanjungan, di mana pengolahan novel ini terasa menarik kerana jalan ceritanya yang lancar dan bergerak dengan pantas. Berikut merupakan contoh yang terdapat dalam teks novel. Misalnya, Kubu Tibabar menceritakan pengalaman Judin dan rakan-rakannya yang terperangkap dalam putaran masa awal tahun 19 yang merupakan era perjuangan Mat Saleh menentang penjajah, dan seterusnya. Selain itu, dalam kritikan sanjungan, pengarang juga berupaya menghasilkan pemikiran bernas serta menampilkan elemen karya yang menarik. Misalnya, penulis melakukan penyelidikan menerusi buku-buku rujukan dan kajian lapangan di Kampung Tibabar. Tambunan lantas menyatakan novel ini kuat dan meyakinkan. Malah, penulis juga mengemukakan dua tempat yang menarik yang terdapat di Sabah seperti kolam air panas, Poring, Ranau dan National Park Kundasang yang masing-masing mempunyai daya tarikan alam semula jadi yang unik dan indah. Ciri-ciri kritikan sanjungan yang terakhir ialah penggunaan gaya bahasa yang mantap. Dalam novel Kubu Tibabar ini, penulis telah menggunakan banyak kosakata yang indah untuk menggambarkan suasana yang berlaku dalam jalan cerita. Seterusnya, penulis juga banyak menunjukkan keindahan alam di Sabah melalui penceritaannya. Seterusnya, kita berpindah kepada kritikan teguran. Kritikan teguran dapat dikonsepkan sebagai memberi nasihat ataupun teguran terhadap kekurangan yang terdapat dalam novel Kubu Tibabar. Novel tersebut ada menyentuh tentang perjuangan Mat Saleh menentang penjajah, namun penerangan yang lebih mendalam tidak diberikan. Hal tersebut telah menyebabkan kekeliruan kepada pelajar tentang sejarah yang sebenar. Dapat dijelaskan di sini bahawa jalan cerita yang kurang lengkap mampu menyebabkan remaja hari ini tidak tahu atau kurang pengetahuan terhadap suatu peristiwa bersejarah. Selain itu, teguran juga diberikan terhadap pengakhiran cerita yang kelihatan seperti tergesa-gesa. Penulis tidak memberi sebarang penutup tentang apa yang berlaku kepada rakan-rakan Judin setelah mereka terpisah semasa melarikan diri di dalam hutan. Penulis terus melompat ke babak di mana Judin menemui Datuk Paduka iaitu Mat Saleh dan akhirnya terjaga dari tidurnya. Dapat diringkaskan bahawa pengakhiran cerita ini mempunyai agak tergantung. Kemudian, kita beralih kepada kritikan pendekatan yang terdapat dalam novel Kubu Tibabar. Kritikan pendekatan ini dapat dikonsepkan sebagai nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel. Nilai yang pertama adalah nilai keberanian. Dalam novel Kubu Tibabar, penulis telah menonjolkan nilai keberanian melalui watak Rusli yang tidak pernah mengalah untuk mencari jalan penyelesaian, membebaskan dirinya serta Judin dan rakan-rakannya dari bilik tahanan. Selain itu, Rusli berani menangkap pengawal yang bertugas menjaga bilik tahanan serta menyerang pengawal-pengawal tersebut sehingga mati demi membantu Abang Badik. Walaupun Judin merupakan watak utama, namun penulis telah meletakkan nilai keberanian pada watak Rusli yang membolehkan pembaca tertarik terhadap watak tersebut. Pendekatan yang kedua ialah nilai patriotisme yang membawa maksud semangat cinta akan negara. Nilai patriotisme pula ditonjolkan oleh watak Judin dan Indip.
Judin merupakan seorang yang amat meminati mata pelajaran sejarah. Dia amat menyanjungi Mat Saleh serta pengikut-pengikutnya yang memiliki semangat juang yang tinggi serta sanggup berkorban jiwa dan raga demi membebaskan negeri di bawah Bayu daripada cengkaman penjajah orang putih. Indip pula merupakan salah seorang pengikut Mat Saleh yang amat setia. Dia sanggup diseksa oleh pengikut Kapten Harrington dan rela dibunuh daripada menjadi pembelot dan pengkhianat Datuk Paduka Mat Saleh. Nilai patriotisme ini amat penting bagi menunjukkan kepada remaja hari ini tentang watak-watak remaja yang masih mengamalkan nilai patriotisme. Kritikan pendekatan yang terakhir ialah nilai konflik yang merupakan nilai pertentangan atau permusuhan yang biasanya berlaku akibat dendam ataupun ketidaksefahaman. Dalam novel Kubu Tibabar, permusuhan berlaku di antara pihak penjajah dan pihak Mat Saleh sehingga mengakibatkan kematian dan pertumpahan darah. Hasil analisis pendekatan moral yang terdapat dalam novel Kubu Tibabar dapat disimpulkan bahawa nilai positif iaitu nilai baik meliputi nilai keberanian dan nilai patriotisme yang wajar dicontohi oleh remaja pada hari ini. Manakala nilai negatifnya iaitu nilai buruk ialah nilai konflik yang sudah pasti tidak wajar dicontohi oleh remaja. Bagi karya sastra kanak-kanak, kami telah membuat kritikan terhadap karya Awas Laba-Laba yang telah ditulis oleh Rui. Buku ini merupakan fiksyen kanak-kanak dan telah diterbitkan pada tahun 2005. Sinopsis buku ini ialah, cerita ini merupakan kisah benar. Beluncas, semut dan laba-laba mirip semut di dalam cerita ini juga benar-benar wujud dalam alam kehidupan. Sesetengah beluncas dan semut hidup secara simbiosis. Semut mendapat manisan dari beluncas, manakala beluncas dilindungi oleh semut. Kerjasama dan semangat bantu-membantu di antara semut-semut juga benar. Karya sastra kanak-kanak ini terdapat pelbagai kritikan. Kritikan yang pertama ialah kritikan sanjungan, yakni kritikan yang memuji dan menyanjung karya penulis tersebut. Buku cerita kanak-kanak karya Rui ini menarik untuk dibaca oleh kanak-kanak kerana tema dan persoalannya mudah untuk difahami. Kanak-kanak menjadi tertarik kerana karya ini menceritakan tentang haiwan yang sering mereka lihat. Ceritanya berkisahkan seekor beluncas hidup aman dengan 10 ekor semut di sebuah hutan. Selain itu, buku ini juga menceritakan tentang persahabatan antara beluncas dan semut dengan baik sekali. Walaupun beluncas dan semut merupakan spesies yang berbeza, namun mereka tetap berkawan baik dan tidak membanding-bandingkan sesama mereka. Perkara tersebut akan menarik minat pembaca untuk berkawan atau bergaul dengan semua orang tanpa mengira latar belakang mereka. Dan lagi, jalan penceritaan buku ini amat jelas. Perkara tersebut dapat dibuktikan apabila cerita pada awal sehingga akhir mempunyai perkataan yang cukup jelas. Penulis juga menyerlakan pemikirannya yang bernas. Buktinya, beliau menceritakan kejadian yang benar tentang laba-laba yang mengangkat pasangan kaki depannya ke atas agar kelihatan serupa dengan semut. Cerita semakin menarik apabila semut bekerja sama untuk menyelamatkan rakan mereka yang telah ditangkap oleh laba-laba. Antara ciri kritikan yang terdapat dalam karya sastra ini adalah kritikan pendekatan moral, iaitu nilai kerjasama. Seperti yang kita sudah tahu, nilai kerjasama ini merujuk kepada amalan seseorang atau kumpulan yang lebih besar yang bekerja di khalayak dengan tujuan atau kemungkinan kaedah yang diluluskan bersama secara umum. Dalam buku ini, pengarang menyelitkan pendekatan moral dengan menunjukkan nilai kerjasama yang berlaku antara watak semut dan beluncas. Semut dan beluncas bekerja sama dalam menghadapi musuh. Buktinya, semut-semut berganding bahu untuk melindungi beluncas daripada laba-laba yang jahat.
Melalui cerita ini, kanak-kanak dapat memupuk nilai kerjasama dalam diri mereka. Contohnya, dengan mengaplikasikan sikap bekerjasama semasa melakukan pekerjaan. Seterusnya, kritikan pendekatan moral yang terdapat dalam karya sastra ini ialah nilai keprihatinan. Seperti yang kita sudah tahu, nilai keprihatinan ini merupakan salah satu nilai yang mengajar kita untuk mengambil berat terhadap sesuatu perkara. Buku Awas Laba-Laba ini mengandungi nilai keprihatinan yang amat ditunjukkan oleh semut dan beluncas. Seperti yang boleh kita lihat dalam dialog tersebut, semut sangat mengambil berat tentang keadaan beluncas yang tergesa-gesa dengan bertanyakan keadaan beluncas. Kanak-kanak yang membaca buku cerita ini akan cenderung untuk mencontohi sikap semut yang prihatin. Dengan itu, mereka dapat menanam sikap ambil berat ataupun prihatin terhadap persekitaran mereka. Seterusnya, kritikan pendekatan moral yang terdapat dalam karya sastra ini juga ialah nilai setia kawan. Nilai setia kawan didefinisikan sebagai rasa keteguhan hati yang kuat dalam pertemanan. Sebagai rakan yang baik, kita seharusnya mempunyai semangat setia kawan yang tinggi. Contohnya, pengarang menunjukkan nilai setia kawan dalam cerita kanak-kanak ini. Buktinya, pengarang menjadikan watak semut dalam cerita ini bagi menunjukkan kesetiaan mereka terhadap semut yang lain. Nilai setia kawan yang terdapat dalam cerita ini amat sesuai bagi kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak akan menjadikan buku ini sebagai tauladan khususnya dalam hubungan persahabatan. Seterusnya, ciri kritikan yang terdapat dalam karya sastra ini adalah kritikan penganalisisan. Penggunaan bahasa dalam buku cerita ini amat mudah untuk dipahami. Seperti yang kita boleh lihat dialog yang telah kami sediakan ini, pengarang menggunakan kata-kata yang sesuai bagi kanak-kanak yang berusia 7 hingga 8 tahun. Kanak-kanak dapat memahami jalan cerita buku ini kerana bahasanya yang ringkas dan tidak berbelit-belit. Buku cerita Awas Laba-Laba ini terdiri daripada watak semut, watak beluncas dan juga watak laba-laba. Motif bagi penceritaan ini adalah untuk memberi pengajaran kepada pembaca agar tidak mudah terpedaya dan sentiasa mengamalkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan seharian. Ideologi dalam karya kanak-kanak ini merujuk kepada penerapan semangat setia kawan seperti yang ditunjukkan oleh semut dan sikap baik hati bukan seperti yang dilakukan oleh laba-laba. Selain itu, teori psikoanalisis berfungsi sebagai pelindung dari sebarang perkara yang cuba meruntuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, social moral dan sebagainya. Seperti dalam karya sastra ini, terdapat sikap laba-laba yang tidak baik kerana cuba untuk mencederakan semut. Namun, kejahatan laba-laba dapat dipatahkan apabila semut lain bekerjasama untuk menyelamatkan rakan mereka dalam bahaya. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.